Pertama sekali, apakah Anwar Ibrahim itu? Ya. Soalan itu kita kena faham. Anwar Ibrahim itu apa? Anwar Ibrahim ni seorang pengurus politik. Anwar Ibrahim tu seorang super politik. Anwar Ibrahim tu seorang pemberi dana politik. Tidak. Anwar Ibrahim ialah pemimpin politik. Benar tu kena dipaham. Ya, pemimpin. Kenapa saya kata pemimpin? Dalam konteks kepimpinan, saya bagi contoh. Dalam peringkat dunia, kenapa Mandela itu walaupun ianya dihumban di penjara 20 tahun lebih sehingga umurnya 80-an baru beliau kembali menjadi presiden? Ya. Kalau beliau hanyalah seorang manager, tenaganya habis. Tetapi kenapa Mandela masih lagi dijadikan sebagai satu rujukan? Kerana dalam kepimpinan ada perkara yang berbeza dalam pengurusan. Nama dia apa? Something yang inspiring. Itu perkara yang lain. Sebab itu Yusmadi, Anwar Ibrahim lain. Anwar Ibrahim itu inspiring. Saya ini tak inspiring. Kita ni tolong bagi orang lain. Inspiring. Nah, dia ialah leader. Contoh macam kawan-kawan kata kat saya. Tuan Guru ni Abdul Aziz memimpin Kelantan selama hampir 20 tahun lebih. Kalau dari segi tenaga seorang pengurus politik, saya rasa beliau tak ada kekuatan tersebut. Tetapi sebagai satu sumber inspirasi yang memberi orang kata apa ilham, wadah dan kebijakan, itu Tuan Guru Abdul Aziz sangat berjaya. Sehingga kekuatan keuangan, kekuatan musuh politik yang lain gagal. Okey. Contoh yang kecil satu lagi pula yang saya ingin sekarang saya boleh katakan dulu, contohnya Aung San Suu Kyi di Myanmar. Seorang wanita, mukanya lembut, pakaiannya biasa, percakapannya pun bukan kasar, biasa. Tetapi wajahnya itu ditakuti oleh junta tentera. Sehingga kan beliau dikurung dan sebagainya. Kenapa? Kerana mereka ini ialah pemimpin. Sebab itu contoh kalau di Eropah, kenapa tokoh-tokoh seperti teman baik Datuk Seri Ibrahim itu namanya Václav Havel. Václav Havel ini dia hanyalah tokoh budayawan. Tetapi beliau diangkat oleh semua parti politik menjadi presiden pertama selepas jatuhnya rejim komunis. Kenapa? Kerana dia ada benda yang dipanggil leadership. Ingin saya tegaskan ini, leadership is something else, management is something else. Jadi dalam konteks ini Anwar Ibrahim itu ialah pemimpin. Selagi mana kita tidak punya pemimpin yang setahap itu mampu, yang lebih penting, apa kekuatan dia? Dia mampu menyatu padukan orang tanpa batas agama. Dia mampu menyatu padukan orang yang tanpa batas umur. Saya tengok budak-budak hari ini, anak muda ke yang Tok Abah lagi lah ada hubungan dekat. Semua melihat Datuk Seri Ibrahim sebagai satu rujukan. Malah tidak keterlaluan hari ini di Malaysia ialah satu-satu pemimpin yang mana pelbagai kaum. Keadilan hari ini ramai ahli India masuk, ramai orang Cina masuk. Perkara ini adalah satu perkara yang bagi saya inilah janji kemerdekaan. Pemimpin yang mampu menggambarkan keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Okey, poin yang terakhir ini sedikit sebab Tok Abah kata saya ada sedikit peluang bersama Datuk Seri Ibrahim. Saya bersama Datuk Seri Ibrahim di timur dan di barat. Saya bersama Datuk Seri Ibrahim di dunia Islam dan juga di dunia bukan Islam. Contoh, selepas 2000 saya kenal beliau hanyalah selepas beliau pertama sekali dibebaskan tahun 2004. Saya bersama-sama dengan ketika itu di Suria Dasar ke Indonesia. Saya melihat di sana satu-satu tokoh yang mana tokoh budayawan, tokoh politik, presiden, semuanya, tokoh-tokoh birokrat, tokoh-tokoh usahawan di Indonesia semua datang berkumpul di gedung kesenian yang mana tak apa, bukannya datang puji-pujian, menangis-nangis. Kalau budayawan Taufik Ismail itu baca sajak tu Datuk Seri Ibrahim, saya tak tahu you ni insan apa, sampai nangis-nangis ni. Jadi saya tu, ini manusia apa ni? Lepas itu saya dapat peluang lagi. Kebetulan ketika itu di Amerika, beliau menjadi profesor di mulanya di SAIS, kemudian di Georgetown. Saya mungkin antara satu-satunya orang Malaysia dalam kelas beliau melihat beliau sebagai profesor. Profesor betul, bukan profesor main-main. Jadi apabila beliau menceritakan pembangunan Islam di Asia Tenggara, contoh-contoh yang diberikan itu contoh yang real. Dan yang lebih penting lagi pula ialah saya melihat sekarang selepas berlakunya pengeboman di New York itu, isu yang menjadi hambatan membelenggu dunia-dunia Islam ialah isu bagaimana Islam itu telah di-hijack oleh mereka tidak bertanggungjawab. Bayangkan beliau daripada jerih besi mampu memberi satu pandangan hijack Islam sehingga membuka pandangan sebenarnya, isu sebenarnya bukan Islam itu yang teroris, orang lain. Okey. Jadi itu kekuatan dia.
Yang terakhir sekali, ini saya kena cakap lah, baru-baru ni selepas beliau dibebaskan, saya dapat peluang bersama beliau ke London dan ke Amerika kerana beliau dijemput untuk bercakap. Saya tengok yang datang bertemu beliau ini ialah tokoh-tokoh, contohnya tokoh Islam yang mana daripada negara Arab berada di Eropah. Datang Datuk Seri Anwar Ibrahim, pembebasan kamu bukanlah satu berita baik untuk Malaysia semata-mata. Ialah berita baik kepada kami kerana selepas dunia ini dengan September 11, dengan Donald Trump dan sebagainya, dunia ini memang dipanggil ayat despair, lesu, kecewa dan sebagainya. Tetapi dengan pembebasan kamu dan juga yang penting sikap kamu sanggup bertolak ansur dengan orang yang memenjarakan kamu. Kami melihat ini ialah satu harapan baru. So, bayangkan Anwar Ibrahim lihat sebagai harapan baru kepada warga yang tertindas, warga dunia yang selama ini mendahagakan kepimpinan. Kemudian saya kebetulan ketika itu beliau menjadi penceramah, dia panggil Sigmund Lifset Lecture. Sigmund Lifset ini tokoh untuk cendekiawan sains politik, berhujah di Amerika, di Washington, dan terus kami ke Toronto University. Di Toronto University saya bertemu tokoh-tokoh Islam yang kita panggil ISNA, North America. Mereka semua ni datang bertemu Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan saya lihat sendiri dengan mata saya bagaimana mereka hubungannya itu melihat Datuk Seri bukan orang Malaysia, melihat sebagai tokoh harapan. So bagi saya hari ini, saya ingin katakan di sinilah di IDEA ni secara eksklusif, siapa boleh sangkal pandangan saya ini bahawa beliau ialah satu-satunya tokoh yang di dunia sekarang yang boleh ke timur dan boleh ke barat dan boleh ke dunia Islam dan bukan Islam, yang diberi pentas dan kepercayaan. Itu yang penting. Jadi kalau kita tak memanfaatkan kehebatan kepimpinan ini, saya kata kepimpinan, mungkin umurnya makin kurang, mungkin apa dia ni, tetapi kepimpinannya masih lagi diperlukan, dan kebetulan dunia dalam konteks ini memerlukan kepimpinan ini. Jadi amat tidak tepat untuk kita tidak memiliki peranan yang sewajarnya. Dan saya kata peranan yang sewajarnya ialah untuk memimpin negara ini, memimpin rantau ini, memimpin suara-suara mereka terpinggir di dunia untuk kepentingan ummah yang lebih besar. Saya melihat ada satu kata kunci pada saya yang menggambarkan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, iaitu proximity. Bahasa Inggeris proximity. Apa maksud proximity pada saya? Beliau sentiasa dekat. Ayat dia dekat. Kalau beliau memperjuangkan kemiskinan, beliau akan pastikan beliau masih dan sangat dekat dengan isu kemiskinan tersebut. Macam mana beliau dekat? Beliau tak tinggal kampung, beliau tak tinggal orang miskin, beliau tak tinggal tempat-tempat di mana permasalahan tersebut. Itu satu. Kedua, apabila beliau mengangkat agenda keilmuan, beliau dekat dengan tokoh ilmu, beliau dekat dengan agenda ilmu, malah beliau membuat agenda ilmu tersebut. Kalau beliau katakan beliau mau melihat politik Malaysia adalah politik baru, beliau dekat dengan agenda baru tersebut. Beliau tidak menggunakan politik lama dan beliau buat. Jadi proximity ini ialah satu perkara yang pada pandangan saya perlu digunakan untuk anak-anak muda, untuk pemimpin-pemimpin sekarang, agar supaya apa yang kedekatan kita itu terhadap isu, terhadap permasalahan itu dapat menjadikan kita seorang pemimpin yang autentik. Bagi saya, untuk belajar mengenai kemiskinan, tidak boleh belajar melalui textbook. Kena belajar mengenai keadilan. Selagi mana kita tak boleh membantu orang yang kena kezaliman, Tok Abah, benda itu tak akan menjadi. Sebab itu saya terima kasih kepada rakan-rakan reformis kerana saya graduate 98 dan diberi peluang ketika itu melalui arus itu berdekat dengan reformasi, dekat dengan ketidakadilan. Jadi kebetulan seorang budak bola macam saya, Tok Abah, saya budak bola, tak minat politik. Tetapi kerana secara pilihan ilahi Allah SWT, saya berdekat dengan perkara tersebut, dan kebetulan pula dapat peluang dekat dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim secara tidak sengaja melalui kerja-kerja saya di Sukajan Dasar, kerja guaman. Saya melihat perkara itu. So, pada pandangan saya, untuk menghasilkan idealisme ini bukan satu perkara yang ready made. Dia bukan kata okey, ambil buku Datuk Seri Anwar Ibrahim, you baca, you akan dapat jadi macam dia. Tidak. Bagi saya, kita kena perlu meletakkan diri kita dekat dengan permasalahan tersebut. Dan dalam ruang ini, kalau isunya kepimpinan, ambil peluang. Macam Tok Abah ialah orang yang sangat bertanggungjawab, memberi peluang kepada anak-anak muda belajar. Bagi dia peluang belajar jadi tanggungjawab ketua ranting ke, ketua cabang ke, biro ke. Tapi dalam hal ini kita jangan salah anggap, Tok Abah tadi, bukan semua kena jadi pemimpin politik. Ada kena menjadi pemimpin birokrat, ada kena menjadi usahawan, pemimpin dalam usahawan, ada yang menjadi pemimpin dalam NGO, ada pemimpin dalam budayawan. Kerana bagi saya simpulkan,
Asian Renaissance itu yang Nahdah Kebangkitan Asia ataupun dia panggil pemimpin yang punya pencerahan pemikiran itu, ianya perlu dicernakan di dalam konteks Enlightened Malaysia. Bila berlakunya Enlightened Malaysia dengan Enlightened leader, saya rasa itu, dan Enlightened leader tidak akan berlaku kalau kita hanya berada di ruang-ruang bilik berhawa dingin. Betul. Dia mesti berada di lapangan. Dan saya tengok pendekatan yang Datuk Seri Ibrahim cuba bawa untuk Parti Keadilan hari ini, ia bukan parti biasa. Dia bukan parti hanya relevan di hawa dingin, di mana-mana. Tetapi Parti Keadilan satu-satu parti yang saya tengok akan menjadi wadah terbaik untuk anak-anak muda ke depan, kerana kalau nak berjuang di kampung dari Perlis sampai ke Sabah, satu-satunya parti politik yang dibina punya platform, tidak ada parti lain. So bagi saya, this is a party for the future, dan kita perlu ambil kesempatan kepimpinan Datuk Seri Ibrahim yang ada dengan kita pada hari ini. Akhir sekali.